Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Nama saya Ustazah. Hari ini Ustazah nak ajar tentang tajuk hukum tajwid. Kamu semua boleh rujuk buku teks muka surat 17 hingga 21. Tiga hukum tajwid yang kita belajar hari ini ialah mad silah, mad lazim dan juga qalah. Yang pertama, mad silah. Mad silah tu apa? Mad silah itu adalah mad yang terdapat pada huruf ha dhamir. Dan ha tu dia berbaris depan ataupun baris bawah. Untuk mad silah kita baca 2, 4 ataupun 5 harakat. Mad silah ni terbagi kepada dua, iaitu mad silah qasirah dan juga mad silah tawilah. Apa beza dua ni? Mad silah qasirah kita baca dia pendek, manakala untuk tawilah kita baca panjang. Huruf ha dhamir yang tadi tu, bila bertemu dengan apa-apa sahaja huruf selain daripada huruf hamzah, kita panggil dia mad silah qasirah. Kita baca contoh dekat dalam gambar ni. Lahu ma fi li rabbihi lakanud. Untuk dua-dua contoh bacaan ini, kita tengok ada dekat huruf ha ni ada tanda waw kecil dan juga ha kecil. Itu maksudnya mad silah qasirah yang kita baca sebanyak 2 harakat sahaja. Untuk mad silah tawilah pula. Mad silah tawilah kita baca dia panjang. Tadi dah 2 harakat. Kalau untuk ni berapa pula? 4 dengan 5. Mad silah tawilah ni adalah mad yang terjadi apabila ha dhamir yang ada di akhir satu kalimah bertemu dengan huruf apa? Hamzah. Kalau tadi selain daripada huruf hamzah, kita baca dia qasirah. Tapi kalau tawilah, ha tu bertemu dengan hamzah, maka kita baca sebanyak 4 dengan 5 ataupun 5 harakat. Ustazah baca contoh kat sini. Indahu illa ilmihi illa. Untuk hu dengan hi ni ada tanda waw kecil dengan ha kecil, sama macam qasirah tadi, tapi beza dia ada ombak dekat atas ha dengan waw kecil tu. Itu saja untuk mad silah qasirah dengan tawilah. Yang pertama, mad lazim. Mad lazim ni apa? Mad lazim ni bila huruf mad alif waw ya bertemu dengan sukun asli. Sukun asli tu maksud dia mestilah sukun pada asal, iaitu kekal pada keadaan wasal ataupun waqaf, bersambung atau berhenti. Sama ada bacaan tu kita sambung atau berhenti, dia tetap juga sukun. Jadi contoh bacaan yang ada dekat sini kita tengok dalam kotak putih. Yang pertama, Ain Sin Qaf. Yang kedua, Ad-Dallin. Kita baca wajib 6 harakat. Itu adalah mad lazim. Mad lazim ni terbagi kepada 2, iaitu lazim kalimi dengan lazim harfi. Harfi dengan kalimi ni pula terbagi kepada 2 lagi, iaitu mukhaffaf dengan mutsaqqal. Jadi jumlahnya ada 4, iaitu yang pertama mad lazim kalimi mukhaffaf. Yang pertama. Yang kedua pula mad lazim kalimi juga tapi mutsaqqal. Yang ketiga mad lazim harfi. Harfi mukhaffaf. Dan yang terakhir sekali, yang keempat, mad lazim harfi juga tapi mutsaqqal. Jadi semua ada 4 mad lazim.
Yang pertama, mad lazim kalimi mukhaffaf. Okey, kalimi ni asal daripada kalimah, iaitu maksud dia satu perkataan. Okey, mukhaffaf pula maksud dia ringan. Okey, dibaca secara ringan. Okey, bila berlaku dia adalah apabila huruf mad asli alif waw ya bertemu dengan sukun asli dalam satu perkataan, iaitu dalam satu kalimah. Tanpa idgham. Okey. Maksud kalimi mukhaffaf pula, kalimah tersebut dibaca secara ringan, tanpa idgham dan tanpa bertasydid. Sebab apa? Sebab kita tengok contoh kat sini, dia ada sukun, dia bukan tasydid. Okey, Ustazah baca dalam kotak ni. Al-an. Okey, dia baca secara 6 harakat wajib. Okey, tanpa idgham dan tanpa tasydid. Okey, itu yang pertama. Yang kedua pula, mad lazim kalimi mutsaqqal. Okey, kalimi maksud dia dalam satu kalimah, mutsaqqal pula maksud dia berat. Okey, dibaca secara sedikit berat. Okey. Mad lazim kalimi mutsaqqal ni dia adalah apabila kalimah tersebut dibaca secara berat. Sebab apa? Sebab ada tasydid. Dan dibaca secara idgham. Ada shin yang kecil kat atas huruf tu. Okey, kalau tadi dibaca secara ringan sebab ada sukun, tapi bila ada tasydid kita baca dia secara berat. Okey. Sudah baca satu contoh. Okey, dengar baik-baik. Waladdallin. Okey, dibaca secara 6 harakat panjangnya dan ada idgham. Sebab apa? Sebab ada tasydid. Okey. Yang ketiga pula, kita pindah kepada mad lazim harfi mukhaffaf. Okey. Tadi kalimi, yang ni harfi pula. Harfi perkataan dia asal daripada huruf. Maksudnya huruf-huruf ataupun kita panggil dia sebagai huruf muqata'ah. Okey, mukhaffaf pula maksud dia ringan, dibaca secara ringan. Okey, sama macam tadi. Okey, mad lazim harfi ni berlaku bila bila huruf mad asli alif waw ya bertemu dengan sukun. Terjadi pada bila? Pada rangkaian huruf muqata'ah. Okey, masuk kat sini. Huruf muqata'ah ialah yang tidak berbaris atau bertanda, yang dibaca sebagaimana nama huruf tersebut. Contohnya huruf ain. Okey, kita baca dia sama macam nama huruf tu. Ain. Macam tu. Okey, huruf muqata'ah ni biasanya ada kat mana? Dekat awal surah tertentu. Kita panggil dia sebagai Fatihus Suwar. Okey, pembuka surah. Okey, contoh yang kita selalu baca adalah dalam surah Yasin. Perkataan yang pertama, ayat yang pertama. Kat situ dah ada mad lazim harfi mukhaffaf ni. Okey, ni contoh-contoh huruf muqata'ah yang kita baca 2 harakat. Sebab apa? Sebab ada huruf mad asli, iaitu alif waw ataupun ya dekat atas ataupun tepi huruf yang ditulis secara kecil. Ataupun kalau kat tepi dia bersambunglah dengan huruf tu kalau boleh bersambung. Okey. Untuk huruf muqata'ah yang kita baca 6 harakat, apa beza dia? Dia ada tanda ombak kecil dekat atas dia, nampak? So kita baca sebanyak 6 harakat. Okey, dia terjadi bila huruf mad bertemu dengan huruf yang bertanda sukun. Okey, saya cerita pula tentang harfi mukhaffaf ni. Okey, harfi mukhaffaf dibaca secara ringan. Sebab apa? Sebab dia mukhaffaf. Okey, dia tanpa idgham dan tanpa tasydid. Okey, saya baca dalam kotak ni. Ain, sin, qaf. Okey, jika kita masih lagi ragu-ragu, kita buat sifir begini sebelum kita baca huruf muqata'ah. Okey, nampak tak dia bulat dekat mana? Dekat huruf nun dengan qaf. Nun tu nun mati bertemu dengan huruf qaf. Maksudnya apa hukum dia? Ikhfa' haqiqi. Okey,
Ikhfa hakiki ni kita baca dia dengung ke jelas? Kita baca dia dengung. Sebab apa? Sebab dia ikhfa hakiki. Nun mati bertemu qaf. Okey, jadi dekat situ kita bacakan sedikit dengung. Okey, dia terbelah kat sini apa? Ain sin qaf. Bukan ain sin qaf. Contoh lain, okey, so kamu boleh tengok dekat dalam kotak hijau ni. Yang terakhir, iaitu yang ketiga ialah qalqalah. Okey, qalqalah ni ada 5 huruf, iaitu qaf, ta, ba, jim, dal. Okey, kita bahagi kepada 3 jenis qalqalah, iaitu qalqalah sughra, kubra dan juga akbar. Sughra tu maksud dia rendah, kalau kubra tinggi, kalau akbar lebih tinggi ataupun lebih besar. Okey, kita tengok dulu maksud qalqalah. Okey, qalqalah ni adalah maksud dia melantun, iaitu bacaan pada huruf qalqalah yang 5 tadi secara melantun. Apabila huruf yang 5 tadi tu barisnya adalah sukun dan terletak pada akhir ayat. Dia ada 2 syarat. Dia mesti tanda sukun, lepas tu dia pada akhir ayat. Okey, kita tengok contoh yang pertama dulu. Qalqalah sughra. Okey, qalqalah sughra ni dia mestilah dibaca secara lantunan yang rendah. Dia tak kuat. Okey, berlaku pada pertengahan kalimah dan dia mestilah huruf tu sukun yang asli, bukan sebab waqaf. Okey, beza dia dengan yang lain, dia mestilah pada pertengahan kalimah. Okey, sudah baca contoh dekat situ. Qablikum taj'alu. Nampak tak huruf ba dengan jim tu pada tengah-tengah kalimah, dia bukan pada hujung. Okey, untuk qalqalah kubra pula. Okey, qalqalah kubra ni dia mestilah dibaca dengan lantunan yang tinggi, iaitu lantunan yang lebih kuat daripada qalqalah sughra tadi. Okey, sebab apa? Sebab dia berlaku pada akhir kalimah, huruf tu dekat akhir. Huruf ataupun sukun tu dekat akhir ayat. Okey, jadi kita bila waqaf kita baca dia dengan lantunan yang tinggi. Contohnya ahad, syuhud. Macam tu. Beza kan antara qalqalah sughra dengan kubra. Last sekali ialah qalqalah akbar. Akbar ni lebih lagi tinggi daripada qalqalah kubra. Okey, qalqalah akbar ni dia terjadi bila huruf qalqalah tadi berbaris hidup dan bersabdu. Kalau tadi berbaris apa? Berbaris mati ataupun sukun. Tapi qalqalah akbar ni baris dia hidup dan bersabdu. Okey, dimatikan kerana memberhentikan bacaan padanya. Okey, bila kita berhentikan bacaan, iaitu tak kisah sama ada dia pada hujung ayat ataupun pertengahan, tapi bila kita berhentikan bacaan, kita kena baca dia secara akbar, iaitu lebih tinggi lantunan dia. Okey, contoh yang pertama sudah baca. Linnasi wal hajj. Dengar kan? Linnasi wal hajj. Dia lebih kuat. Okey, yang kedua pula sudah baca contoh. An-nabiyina bighairil haqq. Kita kena tinggikan lantunan tersebut. Okey, yang ketiga ni susah nak kamu cuba. Okey, jadinya kesimpulan untuk hari ini yang kita belajar ada 3 hukum tajwid. Yang pertama, mad silah yang kita baca sebanyak 2, 4 ataupun 5 harakat, sebab ada 2 jenis mad silah, qasirah dan juga mad silah tawilah. Okey, yang kedua pula mad lazim. Mad lazim ni kat mana? Okey, mad lazim ni dekat hujung dekat ayat yang dibaca secara wasal ataupun waqaf, yang mana ada huruf mad bertemu dengan huruf yang bertanda sukun. Jadi kita baca dia secara 6 harakat. Dan terakhir sekali hukum qalqalah, iaitu
bacaan lantunan. Bunyi lantunan bila mana huruf-huruf qalqalah ni terdapat pada hujung ayat. Jadi kita baca dia secara qalqalah, terbagi kepada 3 jenis. Okey, itu saja untuk pembelajaran kita hari ini. Anak-anak semua kalau ada tak faham boleh tanya Ustazah, boleh PM, dan jangan lupa untuk buat nota. Okey, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.